سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa Masjid Sirajuddin, para alim ulama, para asatizah, guru-guru, para pemimpin masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan kurnianya dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bagi tujuan kita mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah dan juga majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kita insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana sebelum daripada ini kita telah bincangkan berkenaan dengan pendahuluan sebelum kita masuk kepada perbincangan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berhubung ataupun yang berkaitan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. InsyaAllah pada malam ini kita masuk kepada ayat yang pertama. Ayat yang pertama ataupun kita kata gugusan lah. Gugusan, sebab kalau kita nak ambil satu ayat sahaja, ayat Al-Quran ini dia berangkai sebelum dan juga selepas. Jadi kita kena tahu apa yang sebelum dan apa yang selepas. Jadi kita ambil lah ayat yang berkaitan insyaAllah, iaitu dalam ayat yang pertama, iaitu berkaitan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bermaksud, wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit sebagai binaan yang dibina dengan kukuh, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia juga yang mengeluarkan dengan air itu buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu,
maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu ayat dan juga terjemahan yang insya-Allah kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu dalam surah Al-Baqarah. Kira-kiranya dalam susunan kita pilih ayat-ayat ya ayuhan nas ini. Inilah kalau kita baca daripada suratul Fatihah masuk pada suratul Baqarah, ayat pertama ya ayuhan nas yang kita akan jumpa ialah ayat ini. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada seluruh manusia. Sebagaimana yang kita nyatakan sebelum daripada ini, sebagai seorang manusia kita sepatutnya terpanggil dengan seruan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebagaimana kalau nama kita Ahmad, nama kita Abdullah, nama kita Sulaiman, nama kita Idris sebagai contoh, bila orang sebut nama tersebut, walaupun orang mungkin panggil orang lain, tapi kita tulis juga, kita paling juga tengok. Kenapa? Kerana nama yang dipanggil itu ialah nama kita, walaupun mungkin yang dipanggil itu ialah orang lain. Kod lah dia panggil kita sebab dia, nama tu sama dengan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala panggil ya ayyuhan nas, memang kita lah tu. Kalau kita rasa kita manusia, kita hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, bukan haiwan, bukan pokok, bukan batu batan, maka sepatutnya kita terpanggil dengan ayat ya ayyuhan nas. Jadi ayat ini dia tidak di permulaan surah. Ada ayat ya ayyuhan nas di permulaan surah. Ada ayat ya ayyuhan nas di pertengahan surah. Ada ayat ya ayyuhan nas dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah. Ada ayat ya ayyuhan nas turun dalam surah Madaniyah. Ada dalam surah Madaniyah. Ayat ini ya ayyuhan nas berada dalam surah Madaniyah. Maksudnya surah Madaniyah selepas daripada hijrah, tapi dalam cerita biasanya selepas pada hijrah ini Allah Subhanahu Wa Taala menumpukan kepada orang yang beriman. Banyak ayat ya ayyuhallazina amanu. Tapi dalam masa yang sama Allah tak tinggal juga manusia-manusia yang tidak beriman ini. Allah panggil juga ya ayyuhan nas. Sekali-sekala Allah panggil ya ayyuhan nas. Walaupun dah selepas daripada hijrah ni Islam sudah mempunyai negara, Islam dah mempunyai kerajaan, dah ada pentadbiran, dah ada tentera dan sebagainya. Jadi ayat ini tidak berada di awal surah, tapi berada pada ayat di pertengahan surah. Maksudnya dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ini sebagai latar duduk ayat ni, latar kedudukan ayat ini. Iaitu sebelum daripada ayat ini yang ke-21, sebelum daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang 3 golongan manusia dan ciri-cirinya. Sebanyak 20 ayat. 3 golongan manusia Allah cerita tentang golongan ini dan juga ciri-cirinya sebanyak 20 ayat, iaitu Allah SWT cerita tentang golongan yang pertama, iaitu golongan orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian golongan yang kedua ialah golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian panjang lebar Allah SWT bincang, Allah SWT sebut berkaitan dengan golongan yang ketiga, golongan yang perlu kita hati-hati, iaitu golongan munafiqin, golongan munafik. Golongan yang zahirnya mereka menyatakan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zahirnya di bibir, di mulut, di perlakuan dia, tapi di sebaliknya di dalam hati mereka ini mereka menyatakan kufur, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas daripada Allah menceritakan 3 golongan ini, barulah Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Baru Allah Subhanahu Wa Taala tarik perhatian kita lah, pembaca Al-Quran ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhan nas. Ahli tafsir meriwayatkan daripada para sahabat dan tabi'in yang ringkasannya seperti berikut, iaitu banyaklah pandangan-pandangan para ulama, khususnya di kalangan para sahabat dan juga tabi'in salafus salih, iaitu
Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, setiap ayat Al-Quran yang bermula dengan ya ayyuhan nas bererti ia hanya turun di Mekah, dan setiap firman Allah yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu ia hanya turun di Madinah. Ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi kira-kiranya ayat ini turun di Madinah, tapi susunannya dalam surah Madaniyah. Tapi itu pendapat Ibnu Mas'ud. Yang kedua, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, firman Allah ya ayyuhan nas adalah seruan yang bersifat umum, dan ia meliputi orang kafir dan juga orang mukmin. Maksudnya Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bukan eksklusif untuk orang beriman semata-mata. Walaupun memang perintahnya, suruhannya, larangannya dan sebagainya itu kebanyakannya kita kata hampir keseluruhannya kepada orang yang beriman lah. Sebab ayat ya ayyuhan nas ini pun tak banyak sebenarnya dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas ada sekitar 20 ayat. 20 ayat dalam seluruh Al-Quran itu ada 20 ayat. Berbanding dengan ya ayyuhalladzina amanu ada sekitar 80 lebih ayat ya ayyuhalladzina amanu, cerita pasal orang yang perintah kepada orang yang beriman, seruan kepada orang yang beriman. Menunjukkan bahawa dalam kalangan manusia ini, pertama Allah SWT memang turunkan Al-Quran kepada seluruh manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perhatian yang khusus kepada orang yang beriman. Sebab apa? Sebab mereka ini telah menyatakan tunduk, telah menyatakan taat setia, telah menyatakan kita kata keislaman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah banyak cerita, Allah banyak memberikan perhatian kepada golongan ini. Ya ayyuhan nas secara umum semua sekali lah, yang beriman dengan yang bukan, yang tidak beriman. Maksudnya kalau kita nak berhadapan dengan orang yang tidak muslim, orang yang non muslim, kawan-kawan kita ke, jiran kita ke, kawan sekolah kita ke dan sebagainya, kita boleh bawa Al-Quran kepada mereka. Sebab Al-Quran juga Allah SWT turunkan kepada mereka selagi mana mereka merasakan bahawa mereka adalah manusia. Selagi mana mereka rasa mereka adalah manusia lah. Kalau mereka tak rasa diri mereka manusia, habis cerita. Ya ayyuhan nas adalah seruan bersifat umum dan meliputi orang kafir dan orang mukmin. Sebab itu kalau kita tengok ayat selepas daripada itu, perkataan selepas pada itu ialah u'budu rabbakum, hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan kamu. Jadi kalau orang yang dah beriman, memang dah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya telah beribadat kepada Allah dengan beriman, jadi tak perlu dah suruh ibadat lagi dah, ataupun pergi kepada perintah-perintah yang lebih spesifik. Tapi yang ni perintah secara umum, ibadatlah kamu kepada Tuhan kamu. Pergi kepada ubudiyah. U'budu rabbakum maksudnya hendaklah kamu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada manusia, sebab manusia ni bila tidak dibimbing dengan wahyu, bila mereka jauh daripada petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka mula berfikiran macam-macam. Ini campur dengan syahwat, campur dengan hawa nafsu, campur dengan bisikan iblis, syaitan, ini mereka mula macam-macam lah. Bila berlakunya banjir, mereka kata nak sembah semangat apalah hujan lah, apa semua, semangat sungai, mereka nak sembah matahari, mereka nak sembah batu, mereka sembah bulan dan sebagainya, sembah api. Macam-macam manusia ni kerana apa? Kerana jauh daripada petunjuk wahyu. Sedangkan dalam jiwa mereka ni ada satu naluri, iaitu satu fitrah Allah SWT jadikan mereka hendak beribadat, mereka hendak menyembah. Cuma mereka tak tahu nak sembah apa. Sebab benda ni perlu bimbingan wahyu, perlu kepada Rasul, kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul kepada seluruh kaum. Sebelum Nabi SAW, setiap kaum ada
nabi mereka. Setiap kaum ada rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, sehingga tidak ada alasan dah bagi manusia ni untuk menyatakan bahawa mereka sesat ni sebab Tuhan biar mereka. Mereka sesat ni sebab apa? Sebab Tuhan tak peduli kat mereka. Jadi bila Nabi SAW sebagai rasul yang terakhir, dia untuk semua kaum, dia untuk semua manusia seluruh dunia sampai ke hari kiamat. Jadi bila macam tu Allah SWT turunkan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tidak ada alasan dah bagi manusia untuk mereka menyatakan bahawa kami ni tidak dipedulikan oleh Tuhan. Kami ni tidak diambil tahu, Tuhan tak pandang dah kami ni. Sebab apa? Sebab Tuhan ambil orang yang beriman saja. Tuhan hanya peduli orang yang beriman saja. Jadi bila Allah sebut ya ayuhan nas, tapi manusia tak ambil berat terhadap ya ayuhan nas, tidak menyahut terhadap seruan ya ayuhan nas ini, dekat akhirat nanti hujah di pihak Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi hujah di pihak manusia. Sebab apa? Sebab Allah dah panggil dah ya ayuhan nas. Kenapa kamu abaikan panggilan tersebut? Kalau atas muka bumi ni yang panggil kamu ni siapa? Yang berhormat. Yang panggil kamu ni siapa? Raja bagi contoh. Yang panggil kamu agung bagi contoh. Perdana Menteri panggil kamu. Kamu sahut sangat, beria sangat sahut. Paling tinggal perkara yang lain. Pergi kepada sahutan, pergi kepada panggilan tersebut. Tapi bila Allah SWT panggil ya ayuhan nas, buat tak tahu je. Bila Allah SWT panggil ya ayuhan nas, tak rasa Allah panggil kita. Ini satu perkara, satu deria yang patut kita wujudkan, patut kita didik hati kita, patut kita bimbing hati kita supaya wujud deria ini ataupun dikembangkan deria ini. Bila Tuhan panggil ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, kita rasa terpanggil. Kita tinggal perkara lain. Kita tinggalkan perkara-perkara dunia, kita tinggalkan kepentingan-kepentingan kita yang lain, kita sahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi u'budu rabbakum, hendaklah kamu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, iaitu Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sembah Tuhan kamu tapi pergi sembah batu, pergi sembah matahari. Ini tak betul. Menurut Abu Malik rahimahullah, dalam ayat ini disebutkan ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum tu sembahlah Tuhan kamu alladzi khalaqakum. Tuhan kamu yang mana? Adakah Tuhan kamu yang batu itu? Adakah Tuhan kamu yang sungai itu? Adakah Tuhan kamu yang api itu? Adakah Tuhan kamu bulan itu, matahari itu? Tidak. Iaitu alladzi khalaqakum, yang dialah yang telah mencipta kamu. Kalau benda macam ni, manusia ni guna akal dia sikit, dia akan nampak. Kalau dia sembah batu bagi contoh, berhala, batu tukah yang menjadikan dia? Berhala itu sendiri pun dibuat daripada tangan manusia. Macam mana berhala itu nak jadikan manusia? Matahari, bila masa matahari itu jadikan manusia? Logik mana, sains mana yang menyatakan daripada matahari terjadinya manusia? Logik mana, sains rasional mana, akal manusia dia tengok macam mana pokok kayu, angin ke, semangat ke mana ni yang menjadikan manusia? Tak ada. Ini satu-satunya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjadikan manusia. Alladzi khalaqakum, yang telah mencipta kamu. Diri kamu tu sendiri, kamu perhati tengoklah. Yang kamu rasa hari ni kamu seorang jutawan, kamu hari ni seorang engineer, kamu hari ni seorang ustaz, kamu hari ni seorang doktor. Yang kamu bangga dengan kedudukan kamu hari ni, siapa jadikan kamu? Tengok balik diri kamu tu sendiri, kamu tengok siapa yang jadikan kamu. Kamu sembah siapa? Kamu sembah yang jadikan kamu tu, ataupun kamu sembah selain daripada itu? Alladzi khalaqakum. Pertama tengok kepada diri sendiri. Kemudian walladzina min qablikum, dan dialah yang telah menjadikan orang yang sebelum daripada kamu. Yang kita hari ni duduk atas muka bumi, berdiri atas muka bumi ni terpacak diri, kita berdiri tegak hari ni atas muka bumi ni. Sedangkan sebelum daripada kita ni, mereka juga pernah berdiri di tempat yang sama ataupun berdiri di atas muka bumi yang sama, tapi pada hari ni mereka semua terbaring di dalam kubur. Siapa mereka? Firaun. Siapa mereka?
rasul-rasul terdahulu, siapa mereka? Tentera, siapa mereka? Raja, siapa mereka? Macam-macam. Rakyat, engineer, apa semua ni. Mereka dahulu ni berada di atas muka bumi ni lah. Berdiri terpacak macam kita ni lah. Mengatur, mengurus ataupun berada di atas muka bumi ni dengan pelbagai urusan mereka masing-masing. Tapi hari ni semua telah tidak ada. Kita pun macam itulah. Hari ni kita berada di kedudukan kita hari ni, berdiri terpacak atas muka bumi ni, satu masa nanti akan tidak ada. Akan orang lain pula yang akan mewarisi bumi ni, akan berada di atas muka bumi ni. Jadi kitaran itu akan terus berlaku. Allah SWT jadikan masa supaya manusia memperhatikan, masa ni. Dekat akhirat nanti tak ada masa dah. Bukan tak ada masa, maksudnya tak ada urutan masa tersebut. Maksudnya kita dibangkitkan sekali dengan semua sekali, daripada zaman Nabi Adam sampai kepada kiamat nanti. Kita nenek moyang kita dibangkitkan sekali, kita pun hidup sekali, dengan cucu cicit kita, generasi keturunan zuriat kita tak tahu berapa ratus tahun akan datang lagi ni, 1000 tahun akan datang lagi, semua dibangkitkan sekali. Itu dekat akhirat. Tapi dekat dunia ni kena ada dulu kemudian lah. Yang dulu moyang kita bagaimana, kemudian datuk kita, kemudian ayah kita, kemudian zuriat anak kita, cucu cicit dan seterusnya. Jadi Allah SWT suruh perhatikan itu. Sebab kadang-kadang manusia ni bila dia sombong, bila dia angkuh, dia tak nampak. Dia mungkin nampak diri dia saja. Jadi bila Allah SWT sebut walladzina min qablikum, sebelum pada kamu. Jadi kamu ni ada mak, ada ayah. Sebelum pada tu ada, mereka juga ada ayah mak apa semua, sampailah kepada manusia yang mula-mula sekali, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi Adam alaihi salam. Jadi dengan memperhatikan demikian, dengan merenungkan demikian, banyak masa ada ke atas muka bumi ni, Allah suruh perhatikan kejadian diri sendiri, perhatikan kejadian sebelum daripada kita ini, supaya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Menurut Abu Malik rahimahullah, la'allakum di sini bermaksud agar atau supaya kamu bertakwa. Jadi terjemahan itu berbunyi, ni terjemahan berdasarkan kepahaman daripada Abu Malik rahimahullah. Beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu beroleh takwa, iaitu perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu daripada azab api neraka. Dia takwa ni dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah pisahkan, iaitu al-birru dan juga at-taqwa. Dalam ayat yang lain Allah SWT asingkan bir, dan ayat yang lain Allah cerita pasal taqwa. Ada ayat yang digabungkan, ada ayat yang dipisahkan. Kalau secara terpisah, al-bir sama dengan maksud taqwa, dan at-taqwa juga mengandungi maksud al-bir, kebaikan. Takwa pun kebaikan jugalah. Kalau secara terpisah, dia macam Islam dengan iman. Kalau secara terpisah, Islam itu mesti ada iman, dan iman itu mesti ada Islam. Dia sekali tu. Iman dengan Islam tu benda yang sama. Cuma seperti dalam hadis Jibril alaihissalam datang jumpa dengan Nabi SAW, dialog, kita panggil hadis Jibril lah, tanya mal iman, mal ihsan. Nabi pecahkan, Nabi sebut iman sekian-sekian, Islam sekian-sekian, ihsan apa sekian-sekian. Itu sebab dinyatakan secara bersekali, maksudnya dia ada perbezaan. Tapi kalau dinyatakan secara terpisah, sama. Iman itu Islam, Islam itu iman. Dia tak boleh kita kata saya beriman tapi tak Islam, saya Islam tapi tak beriman. Dia tak mungkin jadi macam tu. Sama dengan al-birru dan juga at-taqwa. Bila sebut al-bir wa taqwa dalam satu ayat, dia ada perbezaan lah yang para ulama nampak. Jadi iaitu al-bir, amalan kebaikan yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita usahakan. Sebab tu disebut birrul walidain.
berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maksud buat baik ini kita serve, kita khidmat pada dia. Kita sediakan makanan pada dia, sediakan tempat tinggal pada dia, jaga jadual makan ubat dia, jadual appointment klinik dia dan sebagainya. Itu perbuatan yang kita usahakan, yang kita buat. Satu lagi ialah at-taqwa. At-taqwa iaitu kebaikan-kebaikan yang terjadi dengan sebab kita meninggalkan. Yang tadi dengan sebab kita usahakan. Yang ni kebaikan yang kita buat, yang kita lakukan dengan sebab kita tinggalkan. Sebab tu kalau berkaitan dengan ayat-ayat taqwa, kebanyakannya cerita tentang meninggalkan, tinggalkan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada kamu puasa seperti mana generasi sebelum kamu berpuasa, generasi sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, semoga kamu bertakwa. Jadi takwa di situ dikaitkan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ialah ibadah yang bersifat meninggalkan. Kalau salat kita buat, kita lakukan, kita apa semua tu, kita berdiri, kita menghadap kiblat, kita sebelum tu kita ambil wuduk dan sebagainya, kita buat. Tapi kalau puasa, kita tinggalkan, ibadat yang bersifat meninggalkan, dikaitkan dengan takwa. Sama juga kita tengok kalau dalam ayat ini bila Allah Taala sebut la'allakum tattaqun, u'budullah, dengan maksud meninggalkan sembahan-sembahan yang lain. Maksudnya takwa itu ialah dengan cara kita meninggalkan sembahan-sembahan ataupun khurafat, syirik yang lain-lain ini kita tinggalkan. Yang itu kita akan dapat takwa. Dengan sebab itu kita akan dapat takwa, meninggalkan perkara-perkara yang syirik, meninggalkan perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tauhid, itu kita akan mendapat takwa. Menurut Aun bin Abdullah bin Ghunyah rahimahullah, setiap perkataan la'allakum yang bererti mudah-mudahan itu, semoga, mudah-mudahan, jika datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia bermakna wajib. Terjadi seperti yang diharapkan oleh ungkapan mudah-mudahan itu. Kalau kita kata semoga, belum tentu lagi. Semoga kamu selamatlah dalam perjalanan, semoga kamu berbahagia dalam perkahwinan, bagi contoh. Itu semoga kita tu semoga doa. Bahagia tak bahagia perkahwinan tu tak tahu lagi. Boleh jadi 15 tahun, boleh jadi 10 tahun, boleh jadi tak dan 10 tahun. Tahun depan cerai dah, bagi contoh. Gaduh, cerai dah, bagi contoh. Itu kita punya semoga. Semoga doa kita mengharapkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sebut la'alla, iaitu semoga, mudah-mudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu kata Aun bin Abdullah ialah wajib. Maksudnya itulah yang Allah SWT tentukan. Itulah yang Allah SWT tentukan. Maksudnya kalau kita buat betul caranya, betul kaedahnya, betul panduannya, kita akan jadi orang yang bertakwa. Kita akan jadi orang yang bertakwa. Tapi kalau tak betul, tak bertakwa juga, tak sampai jugalah takwa itu. Jadi Allah SWT sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau kamu ikut betul-betul, kamu akan bertakwa. Kalau kamu puasa, macam tadi ayat puasa, kalau kamu puasa, kamu akan bertakwa. Kalau kamu betul-betul u'budullah, kalau kamu betul-betul mentauhidkan Allah, kamu akan bertakwa. Iaitu jika kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya wajib kamu akan memperolehi ketakwaan. Yang kita nak sangat dalam kehidupan ini, yang kita ikut agama, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah, ikut panduan Quran dan sebagainya, kita nak takwalah. Sebab perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setiap Jumaat khatib akan memperingatkan tentang takwa, wasiat takwa, jadi rukun dah pun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa.
kata mufassirin, ayat ini mustahil untuk kita laksanakan. Mustahil untuk kita tunaikan ayat ini. Sebab apa? Sebab haqqa tuqatih, takwa yang sebenar itu, siapa yang bertakwa yang sebenar kepada Allah? Orang yang paling bertakwa atas muka bumi ni tak ada siapa boleh lawan, iaitu Nabi SAW. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita kena iman, takwa kita ni kena seperti takwa Nabi lah. Tak mungkin. Tak ada siapa yang dapat menyamai ataupun mengatasi takwa Nabi SAW. Kalau dia dapat mengatasi takwa Nabi, patutnya dia lah Nabi. Kalau dia sama takwa dia dengan Nabi, sepatutnya dia juga Rasul. Jadi gitu. Kalau jadi kita tak mungkin kita akan dapat laksanakan perintah tersebut kalau tidak kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lain selain daripada ayat itu yang memberikan keringanan kepada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah seupaya kamu, sedapat kamu, setinggi yang kamu boleh capai. Nak semuanya menuju ke ayat pertama kita pakai lagi, iaitu kita nak pergi menuju seperti takwa Nabi lah, tapi tak mungkin kita dapat capai setakat yang kita mampu, setakat yang kita nak capai kepada takwa Nabi SAW. Sekadar ilmu kita, sekadar kemampuan kita, sekadar fizikal kudrat kita, yang itulah boleh pergi. Maksudnya habis ikhtiar dah, cuba dah setakat yang itu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lah, kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tu yang kita nak kejar dalam kehidupan ni, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak jalan-jalan menuju takwa itu, iaitu Allah dalam ayat ini Allah Taala sebut ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, bertakwa u'budu, hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan kamu. Ini berbeza jika perkataan mudah-mudahan itu datang daripada manusia. Bezalah. Kalau yang macam tadi kita kata kita pergi kenduri kahwin orang, kita kata tahniahlah, mudah-mudahan bahagia sampai ke syurga, mudah-mudahan bahagia sampai ke hujung usia, bagi contoh. Tengok-tengok tak dan hujung usia, tengah jalan dah berantakan, bagi contoh. Wal iyazubillah lah. Mudah-mudahan bahagia betul. Ataupun kita kata orang kita nak hantar ahli keluarga kita pergi dalam perjalanan jauh, musafir, kita mudah-mudahan selamat pergi dan kembali, bagi contoh. Itu doa kita. Tak samalah dengan kalau Allah SWT sebut la'allakum, mudah-mudahan, ataupun dengan maksud semoga. Ungkapan la'allakum tattaqun sebagaimana yang dihuraikan oleh Mujahid rahimahullah, yang bermaksud mudah-mudahan kamu taat, menunjukkan yang ni daripada Mujahid, seorang tabi'in, mufassir di kalangan tabi'in. Dia kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu taat, dengan maksud itu. Kemudian ad-dhahhak, ni juga ulama tafsir di kalangan tabi'in. Ungkapan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat mencari perisai yang dapat melindungi antara diri kamu dan juga neraka. Takwa ni ialah benteng ataupun perisai. Sebab tu ini maksud lain bagi takwa. Sebab itu dalam hadis ada disebutkan, contoh berkaitan dengan puasa tadi, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai macam mana? Perisai yang menjaga kita, memelihara kita daripada neraka. Takwa itu ialah perisai. Jadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat jumpa perisai yang menghalang kamu ataupun melindungi kamu daripada dibakar oleh api neraka. Itu maksud yang antara lain maksud la'allakum tattaqun. Kemudian berhubung dengan makna potongan ayat alladzi ja'ala lakumul arda firashah. Ini keterangan tapi masih berkaitan, ayat yang berlainan dah masuk ayat baru, tapi masih berkaitan dengan ayat ya ayyuhan nas yang 20 tadi ni, masuk ayat 21. Allah SWT sebut alladzi ja'ala lakumul arda firashah, iaitu Tuhan yang mana
menjadikan bagi kamu bumi ini firasha. Firasha dengan maksud hamparan. Kalau hari ni pun bahasa Arab hari ni pun orang panggil firash ni katil. Katil tempat kita tidur. Katil tu kita rasa selamat, kita rasa tidur sehingga kita rasa apa? Safety lah, selamat menyebabkan kita boleh letak badan kita, bukan setakat duduk, kita boleh baring untuk kita tidur. Sebab apa? Sebab firash, hamparan. Kalau kita pergi ke tempat, contohnya kita nak pergi berkelah, kita tengok kawasan tu rumput apa semua tu, kita pun hampar kita punya tikar kita ni untuk kita duduk. Bila dah hampar tu, kita rasa selamat untuk duduk, kita rasa selamat, kita terbersih untuk kita duduk. Lebih besar daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ni, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah jadikan bumi ni sebagai hamparan. Itu sebab tu atas muka bumi ni kita rasa selamat, kita rasa bersih, kita rasa secure untuk kita buat rumah, untuk kita buat pejabat, untuk kita bercucuk tanam, untuk kita buat pertanian, untuk macam-macam kita nak buat atas muka bumi ni, semua kita rasa selamat. Kenapa? Kerana Allah jadikan bumi ni sebagai hamparan. Kukuh bumi ni, selamat bumi ni, tak bergegar, tak bergoyang, tak apa. Allah jadikan sebagai hamparan. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan beberapa orang sahabat, mereka berkata maksud firasha di sini, al-arda firasha di sini ialah permaidani yang digunakan untuk berjalan di atasnya. Nak kena ada hamparan, nak kena ada landasan dulu. Kalau kereta nak berjalan, nak bergerak, motosikal nak bergerak, dia kena ada jalan raya dulu. Kalau tak ada jalan raya tu, batu-batu apa semua ni, lalu Ustaz, kena batu tajam, pecah tayar. Pecah tayar, apa boleh tergelincir masuk mendang dan sebagainya. Bila ada jalan raya elok, tar turap elok, laju orang boleh pecut sampai 160. Kalau atas highway tu jalan luas, lagi rata jalan tu, lagi selamat nak bawa laju. Sebab tu had laju pun tak sama. Jalan kampung setakat 60, depan sekolah 30, ada bonggol-bonggol. Dia sengaja buat bonggol tu supaya untuk keselamatan dia, untuk budak-budak melintas bagi contoh. Kemudian jalan raya yang memang kita panggil lebuh raya, highway kan, dia buat lebar, rata, kemudian hal laju dia pun semakin tinggi. Sebab apa? Sebab selamat. Laju itu masih lagi dikira sebagai selamat. Tinggi lagi tak boleh lah, tak selamat lah pula. Sebab apa? Sebab kenderaan tu sendiri tak mampu nak laju lagi pada tu. Atau kalau kerajaan pula, kalau kenderaan itu mampu sekali pun, kalau kita atas highway ni, orang kita kata kereta mahal, Ferrari duduk atas highway ni boleh sampai 200 km sejam pun, 250 km sejam pun. Tapi kita kata walaupun kereta tu mampu dan jalan raya tu boleh, tapi akal manusia, otak manusia terbatas. Kereta tu mungkin mampu, tapi orang tu tak mampu. Sepintas lalu apa kita kata, burung tiba-tiba lalu ke, ataupun tiba-tiba lalu apa, ada kotak daripada lori terjatuh ke apa, kena tiup angin ke apa, manusia tu tak mampu nak berhadapan dengan kelajuan macam tu untuk mengelak, untuk apa dan sebagainya, membahayakan. Sebab tu dia bukan kereta sangat, dia bukan faktor jalan raya sangat, bukan faktor cuaca sangat, dia faktor manusia tu sendiri. Kadang-kadang bawa slow 30 boleh accident juga. Sebab apa? Sebab faktor manusia. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasha, iaitu permaidani yang digunakan untuk berjalan di atasnya. Jadi dengan ada permaidani tu, zaman tu permaidani lah. Jadi tak jeruh pasir, tak apa zaman tu. Kalau kita hari ni ada jalan raya apa semua ni kukuh, kejap, hujan pun tak ada masalah. Tidak jadi becak, tidak jadi tayar tu tak boleh nak cengkam dan sebagainya. Sementara was-samaa bina'ah, tadi Allah cerita pasal bumi, kemudian Allah cerita pasal langit. Begitulah Allah SWT jadikan keseluruhan ini supaya dapat manfaat kepada manusia. Allah SWT suruh tengok diri, suruh tengok bumi, tengok langit, semua keliling ni, buka saja mata, semua ini ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Telinga kita bangun saja tidur, telinga kita dengar apa saja bunyi, itu semua menandakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tinggal lagi akal kita, hati kita ni terbuka ataupun tidak untuk
menerima bahawa kita sedang berada di bawah kekuasaan kerajaan dia. Yang tu je lah. Kalau duk sombong lagi, angkuh lagi, memang hati tu keras. Was-samaa binaa bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala membina langit di atas permukaan bumi melengkung seperti bentuk kubah. Maksudnya kita tengok langit tu seperti kubah lah. Hakikat langit wallahu alam kita tak tahu. Tak ada siapa pun yang pergi nak ukur langit macam mana, betul ke lengkung ke petak ke lurus ke apa, semua tak tahu. Tapi bila Allah Taala sebut was-samaa binaa, dan langit itu seperti bangunan, maksudnya bumi dengan langit ni walaupun tak nampak mana tiang dia, kalau kita kata join antara hubungan antara langit dengan bumi ni, tapi Allah SWT itu teknologi penciptaan Allah SWT, walaupun tak nampak tiang antara bumi dengan langit ni, tapi bumi dengan langit ni satu binaan, satu bangunan yang saling berkait antara langit dan bumi. Yang cerita pasal langit, penciptaan langit, cerita pasal penciptaan bumi apa semua ni, yang ni kita panggil tauhid rububiyah, iaitu Allah SWT jadikan langit ni untuk semua manusia. Sebab tu ayat ni cerita ya ayuhan nas, Allah jadikan bumi ni untuk semua manusia. Tak adalah kita kata orang yang beriman ni boleh berjalan elok atas muka bumi ni, orang yang tak beriman jalan patah kaki, jalan jerlus, jalan tak boleh jalan, ataupun lahir-lahir sebab tahu dah tak beriman, lahir-lahir mati terus. Tak ada. Allah Ta'ala jadikan atas muka bumi ni semua untuk semua manusia. Sebab tu Allah seru untuk semua manusia. Dan Allah cerita berkenaan dengan kekuasaan dia yang melibatkan, yang menyentuh semua manusia. Bumi, semua manusia duduk atas bumi. Langit, semua manusia duduk bawah langit. Jadi kalau perkara ini tidak, kita kata tidak menyentuh lagi jiwa manusia, tidak mengusik lagi jiwa manusia ni, memang betul hati dia keras, memang betul hati dia gelap. Was-samaa binaa bermaksud Allah Ta'ala membina langit di atas permukaan bumi melengkung seperti kubah, iaitu sebagai atap yang meneduhi permukaan bumi. Jadi duduk atas bumi tapi bergantung dengan langit. Kita buat bendang, kita buat pertanian, tanam maru manis apa semua ni, tanam pokok, tanam apa, kita mengharapkan hujan daripada langit. Maksudnya duduk atas muka bumi tapi mengharapkan ataupun menunggu sesuatu daripada langit untuk membantu kehidupan kita atas muka bumi. Duk harap matahari terbit, duk harap bulan, duk harap bintang, duk apa semua ni. Kenapa? Kerana ada hubungan antara penduduk bumi dengan langit yang Allah SWT jadikan. Ini kita panggil tauhid rububiyah. Semua manusia tertakluk di bawah tauhid ini. Cuma ayat yang tadi ni, u'budu rabbakum, itu tauhid uluhiyah. Iaitu tauhid, kita mentauhidkan yang layak disembah ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dalam kitab dan Ibnu Abi Dunya rahimahullah dalam kitab Al-Matar dari Al-Mutalib bin Hantab, berhubung ayat ini, bahawa Nabi SAW bersabda, ma min sa'atin min lailin wala naharin illa was-sama'u tumtiru fiha yusarrifuhu Allahu haitsu yasha. Al-Albani menilai hadis ini sebagai dhaif dalam silsilah al-ahadith ad-dhaifah. Tak apalah, kita ambil secara umum, kita tak berhujah dengan hadis ni, kita cuma ambil ibrah secara umum. Maksudnya tidak ada suatu saat pun, sama ada waktu-waktu malam atau siang, kecuali langit akan menurunkan hujan. Mungkin hari ni hujan tu turun tempat kita, tempat lain panas, kemudian tempat lain pula turun hujan, tempat kita pula panas. Tapi setiap masa turun hujan atas muka bumi. Tumtiru fiha yusarrifuhu Allahu haitsu yasha. Allah mengarahkan hujan ini ke tempat-tempat yang Dia kehendaki. Jadi kalau tempat kita hari ini hujan, maksudnya Allah telah arahkan hujan itu, Allah telah perintahkan hujan itu turun di tempat kita hari ini. Kalau besok pula tempat lain ataupun tempat kita lagi, masih lagi Allah Ta'ala perintahkan di situ. Maksudnya semua yang berlaku atas muka bumi ini, semua yang berlaku di langit sana itu ialah di bawah
perintah Allah Subhanahu wa taala, di bawah izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT sebut fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Allah dah jadikan hamparan bumi ni, kemudian Allah dah jadikan langit tu turunkan hujan, menyebabkan manusia dapat ambil manfaat daripada air, boleh minum, boleh mengairi tumbuhan dan sebagainya. Kemudian fa akhraja bihi minat thamarat, hasil daripada kombinasi bumi dan juga langit ini, fa akhraja bihi minat thamarat, Allah keluarkan, Allah tumbuhkan buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki kepada kamu. Keluar buah harum manis, keluar padi, keluar apa lagi, keluar buah rambutan, keluar buah durian, keluar apa semua ni, ada yang bermusim, ada yang tak ada musim, ada dan macam-macam, keluar sawi, keluar sayur bayam, apa semua ni, rizqan lakum, sebagai rezeki kepada kamu. Jadi manusia hari ni hebat macam mana pun dia kena makan. Bila kena makan ni, dia tak tengok ke dalam pinggan dia tu. Dalam pinggan dia tu ada ikan, ada ayam, ada sayur, ada nasi. Dia tak fikir ke daripada mana datang nasi ni, daripada mana datang ikan. Dalam sepinggan kita tu, kalaupun kita ni orang apa, jutawan ke, billionaire ke, raja ke, apa ke, dalam sepinggan kita tu ada ikan ni siapa tangkap? Nelayan. Ada sayur ni siapa yang tanam? Petani. Ada kalau buah-buahan apa semua ni ada orang lain. Pinggan tu sendiri siapa yang buat? Dan sebagainya, melibatkan orang lain. Jadi janganlah kita sombong hidup atas muka bumi ni, kerana kita pun memerlukan antara satu sama lain. Dan akhir sekali kita akan balik semua perkara ni. Ikan tadi ni, kalau ikan tu kalau tak ada, nelayan pun tak ada. Jadi ikan ni siapa yang buat? Allah Subhanahu Wa Taala. Sayur ni, kalau tak ada sayur ni, petani pun tak ada. Jadi siapa yang tumbuhkan sayur ni, buah-buahan semua ni, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan memperhatikan makanan kita, memperhatikan diri kita sendiri, memperhatikan langit, memperhatikan bumi apa semua ni, kita akan tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Rizqan, itu rezeki kepada kamu. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu andada, sekutu. Ada Tuhan lain yang kamu sembah. Setelah Tuhan buat macam ni untuk kamu ni, rezeki Allah sediakan rezeki untuk kita apa semua ni, tak ambil kira kamu beriman tak beriman. Allah panggil ya ayuhan nas, semua sekali ni, tak ambil kira lagi. Jadi Allah Taala sebut fala taj'alu lillahi andada, jangan kamu jadikan bagi Allah SWT itu andada, sekutu dia. Sekutu ni setengah orang kata syirik ni ialah dengan maksud menduakan Allah. Jadi menduakan Allah, mentigakan, boleh tak? Mengempatkan tak? Sebenarnya syirik ni ialah mengambil Tuhan selain pada Allah. Tak kira lah satu ke dua ke tiga ke empat ke, selain daripada Allah. Maksudnya andada, mencari sekutu, mencari sepunya. Sepatutnya yang buat macam ni ialah Allah SWT, yang kamu patut sembah ialah Allah. Tapi Allah buat macam ni, kamu sembah yang lain pula. Ayat ni kalau kita tengok, seolah-olah Allah dah cerita Allah punya jasa, Allah punya apa semua ni, bakti Allah rezekikan kepada kita macam-macam, berbudinya Allah pada manusia, seolah-olah ayat ni merayu kepada manusia, sembahlah Allah. Sebab penghujung fala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu jadikan bagi Allah itu ada sekutu. Seolah-olah rayuan lah, seolah-olah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu, kamu tengok apa semua ni, kamu perhatikan, kamu apa semua ni, sedangkan kamu tahu. Jadi ayat ini masih lagi bersifat lunak, bersifat seruan, bersifat pujukan, bersifat rayuan kepada manusia supaya memperhatikan alam sekeliling, dan supaya akhirnya dengan sebab memperhatikan alam sekeliling ini, dengan sebab mengaji sains, dengan sebab mengaji astronomi, dengan sebab mengaji botani, dengan sebab mengaji apa semua ilmu dunia ni, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa antum ta'lamun, jangan kamu syirikkan kepada Allah. Malangnya dah jadi saintis, tiba-tiba syirik pada Allah. Malangnya dah jadi doktor, syirik pada Allah. Malangnya dah jadi
dah jadi engineer syirik pada Allah. Mereka ni dah kaji macam-macam dah tentang dunia ni, tapi masih lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi itulah yang mungkin dapat sama-sama kita kongsikan pada malam ini untuk ayat yang pertama berkaitan dengan ya ayyuhan nas. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang untuk ayat-ayat seterusnya lah. Tak banyak ayat-ayat ya ayyuhan nas ni. Kalau pergi pada ya ayyuhallazina amanu 80. Jadi bila pula nak sampai ayat ke 70, bila pula nak sampai ayat ke 50 kan. Jadi yang ni kita mula dengan ya ayyuhan nas menjadi 20 ni. Kalau boleh habis, lepas tu kita bincang yang lain pula lah, insya-Allah. Jadi sekadar itu, apa yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang buruk disandarkan kepada diri saya selaku hamba-Nya yang tidak pernah sempurna. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.